الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini telah mengurniakan kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita mengikuti perbahasan perbincangan ringkas tentang kafe Harbi. Sebagaimana yang saya sebut semalam, kita tangguh dulu tentang perbincangan. Ikut jadualnya kita baca apa? Sahih Bukhari ya. Malam ini kita nak bincang sikit tentang masalah kafe Harbi. Jadi persoalan yang timbul ataupun muncul bila ada daripada kalangan orang yang bukan Islam dalam negara kita menolak hukum hudud dan juga menolak tentang RUU, rang undang-undang yang nak diketengahkan oleh ahli parlimen Marang. Jadi ada pandangan, berbagai-bagai pandangan, dan di antara pandangan yang dikemukakan oleh satu pihak mengatakan bahawa ada satu kumpulan kafir ni, kumpulan yang bukan Islam ataupun disebut DAP lah, orang cok dia ni kafir Harbi. Jadi persoalannya, adakah bila orang bukan Islam yang berada di dalam sesebuah negara dia menolak sebahagian daripada hukum Islam, adakah sudah cukup ataupun memadai kepada kita orang Islam ini untuk kita cop dia ataupun kita panggil dia, kita beri gelaran kepada dia tentang kafir Harbi? Kita kata kepada dia ni satu golongan kafir Harbi. Jadi sebelum kita nak lanjutkan perbincangan, Harbi itu apa maksud? Harbi itu sendiri kita kena faham. Sebab sesuatu hukum dia timbul berdasarkan kepada, kadang-kadang diambil daripada lughatan, kadang-kadang daripada ambil istilahan. Di sudut lughatannya, Harbi itu apa maksud? Maknanya perang. Cuma kita nak cerita di sini dari sudut istilah apa dia. Biasanya ulama-ulama fiqh di dalam membincangkan tentang kafir Harbi ini, dia menakalkan ayat Quran di dalam surah atau di dalam surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Jadi ketika membahaskan isu ini, asal hukum ayat ini, asbabun nuzul kepada ayat ini, iaitu cerita tentang Bani Uqailin ataupun Bani Urainah, yang hadis ini telah kita baca dan telah kita bahaskan. Bila Bani Uqailin ini ataupun Bani Urainah pergi ke Madinah Al-Munawwarah bertemu dengan Nabi SAW. Bila sampai di Madinah ini berlaku perubahan cuaca, dia sakit. Mereka ini beberapa orang sakit. Lalu tanya Rasulullah bagaimana cara nak mengubatnya. Rasulullah bagi petua. Rasulullah kata ishrabu min albaniha wa abwaliha. Minumlah air susu unta dan air kencing unta. Minum sembuhlah. Lepas semua tu dicuri, dia rompak unta yang dimiliki oleh negara Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah ni, seorang pengembala jaga. Dia rompak, dia rampas. Lepas tu pula dia bunuh pula pengembala unta tu. Dia bawa lari. Unta dia bawa lari, dia bunuh pengembala. Lalu maklumat ini sampai kepada Rasulullah SAW. Orang report kepada Rasulullah. Rasulullah arahkan supaya bunuh dengan cara kerat tangan dan kerat kaki secara bersilang. Jadi bila peristiwa itu berlaku, lalu turunnya ayat Quran yang kita bacakan tadi. Innama jazaa'ul ladzina yuharribuna Allah
yuharibunallaha wa rasulahu. Inilah balasan bagi golongan yang memerangi Allah dan juga rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan bertindak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi hukum hirabah ataupun qita'ut tariq, maknanya hukum perompak ini, maknanya bunuh kerana dia telah melanggar hukum Allah dan juga melakukan kerosakan di atas muka bumi. Itu hirabah. Jadi di dalam membincangkan isu harbi, ulama ambil juga ayat ini. Hirabah, kalau kita baca daripada wazan mufa'alah, maknanya di antara dua pihak, dipanggil bina apa? Musyarakah. Musyarakah. Asal-asal maknanya, asal-asal daripada perkataan harabah juga, iaitu perang. Kenapa ulama bila dia bincangkan isu harbi ni dikaitkan dengan hirabah, orang yang merompak, orang yang perompak-perompak? Sebab sebahagian daripada ciri perompak ini ada kepada kafir harbi. Sebahagian daripada ciri-ciri yang dimiliki oleh perompak ini ada kepada kafir harbi. Apa dia? Dia rompak harta benda orang dan dia bunuh orang. Dia rompak harta benda orang dan dia bunuh orang. Sebab itu para ulama bila dia nak sebut mana-mana pihak ataupun mana-mana individu itu harbi, dia akan kaitkan dengan cerita ini. Biasanya macam tu. Dan di sini saya bawa beberapa buah kitab lah. Di antaranya Fiqhul Jihad yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi. Dia bahas panjang tentang masalah ini. Dia kata ahlul harbi atau al-harbiyuna. Ahlul harbi maknanya kafir harbi. Dia kata fi muqabili ahli zimmah. Ahli harbi itu akas bagi ahlu zimmah. Ahlu zimmah maknanya satu golongan yang tunduk dan patuh kepada negara Islam, pemerintahan Islam. Jadi ahli harbi ni dia lawan. Sebahagian ulama kata nak letak itu kena kedudukan negara itu dulu Islam. Sebahagian pendapat kata macam tu. Dan negara Islam itu pula, apakah takrif negara Islam? Dibahas juga panjang oleh ulama. Sebahagian ulama kata mesti melaksanakan syariat Islam sepenuhnya, baru boleh dianggap sebagai sebuah negara Islam. Pendapat yang kedua kata tak, padan. Dia melaksanakan sebahagian daripada hukum Islam, tertegaknya sebagai sebahagian daripada syiar-syiar Islam, seperti orang Islam boleh sembahyang, puasa, tidak diganggu gugat oleh orang kafir, pergi haji Mekah orang kafir dalam negara tak ganggu gugat, boleh dah dianggap sebagai negara Islam. Itu ulama-ulama yang berpegang kepada mazhab Hanafi dan juga Dr. Yusuf Qardawi sendiri. Macam Malaysia ni sebuah negara Islam bagi dia. Sebab orang Islam beramal dengan amal ibadat walaupun tidak terlaksana sebahagian daripada hukum-hukum syariat yang lain. Dan orang Islam bebas beramal dengan ibadat dia. Lalu Yusuf Qardawi kata apa lagi? Wahum ghairul muslimin. Kafir harbi itu mereka bukan orang Islam. Alladhi rafadu da'watal Islam. Mereka itu menolak dakwah Islam. Wa qawama bisayf. Mereka menentang dengan senjata. Mereka menentang dengan senjata. Menentang dengan kekerasan berserta dengan senjata. Dia ada senjata. Bukan sahaja dia tolak beberapa hukum Islam. Macam ada satu isu kan, satu ketika dulu bila orang terlibat dengan demonstrasi bersih, ada pandangan kata puak-puak ni burah. Burah pun sama. Bukan sahaja dia menentang, tetapi disertakan dengan kekerasan. Dia ada senjata nak guling kerajaan. Sekadar pergi demonstrasi, kerajaan tak akan tumbang. Tak dianggap sebagai kekerasan dan tidak layak kita cop sebagai burah. Sebab hukum burah itu sendiri boleh dibunuh. Sebagaimana harbi boleh dibunuh. Orang kata tak, tak boleh bunuh harbi. Kalau dah tak boleh bunuh harbi, buat apa kita namakan harbi? Harbi itu sendiri dengan maksud bunuh. Jadi bila pandangan itu diketengahkan, ada segelintir, ada pun sebahagian pihak melahirkan kebimbangan. Dia kata nanti ada di kalangan orang Islam bunuh satu pihak yang sebab kerana mereka telah difatwakan harbi.
Sebenarnya tak sampai peringkat itu di Malaysia, alhamdulillah. Tahap keamanan dalam negara kita dengan fatwa ini tak terkesan. Sebab kita tengok, bila ada pandangan yang kata orang yang terlibat dengan demonstrasi itu buruk, tak ada orang pun nak bunuh peserta demonstrasi, tak ada orang pun. Sebab kita ni tahap keselamatan kita terkawal. Dan apatah lagi orang Melayu ni, bukan kata dengar fatwa tu dibuat. Sebab kita ada undang-undang, ada perlembagaan, yang tu terserah kepada pihak pemerintah. Individu yang ada dalam negara dia tak akan bertindak macam tu. Cuma itu satu kebimbangan yang lahir daripada sebahagian daripada kalangan orang Islam. Bila fatwa ni dikemukakan, maka orang kafir ni akan dibunuh. Tak jadi macam tu. Okey, dia kata dengan mereka menentang dengan mengeluarkan senjata, menghunus senjata, wa nasabu ida'al lil muslimin, dan mencetuskan permusuhan dengan orang Islam. Bukan dalam isu hudud dan RUU sahaja, dalam semua bab dia lawan. Nak dikata kafir harbi ni. Semua bab, semua isu, semua hukum dia lawan. Bukan hukum-hukum yang tertentu sahaja. Walam ya'qid lahum imamul muslimin aw lam ta'qid lahumud daulatul islamiyah. Mereka tidak ada perjanjian dengan pemimpin Islam dan tidak ada apa-apa perjanjian dengan negara Islam. Dalam isu ni saya nampak orang kafir di dalam negara kita masih terikat dengan perlembagaan Malaysia. Walaupun tidak sepenuhnya terlaksana undang-undang Islam, terikat dengan peraturan, terikat dengan undang-undang negara. Bukan ke mereka duduk dalam negara ni bebas daripada peraturan, tak kena sebarang undang-undang. Tak, terikat, masih terikat. Banyak tu tak kena tu. Syarat-syarat nak sebut harbi banyak tak kena. Banyak tak tepat. Lalu tidak ada juga aqdu zimmatin, perjanjian setia, wala sulhin wala amanin, tidak ada perjanjian ikatan keamanan dengan sesebuah negara. Wahum yaskununa fi diyarihim, mereka duduk di dalam negara mereka. Syaratnya lagi duduk dalam negara kafir. Dia mari nak serang huru-hara dalam negara Islam. Dia tak ikut peraturan-peraturan dalam sebuah negara. Allati tusamma darul harb. Mereka duduk di dalam negara kafir, mari nak buat onar di dalam negara kita. Banyak syarat tu. Wahya allati la tutabbaqu fiha ahkamul Islam. Negara kafir yang mereka diami itu yang tidak terlaksana di dalamnya hukum hakam Islam. Wa haula'i lahum ahkamu ghairi ahkami ahli zimmati. Hukum yang terlaksana di dalam negara mereka bukan hukum ahli zimmah. Lalu hadirin sekalian, Yusuf Qaradawi bawa dalam contoh dalam dunia ni, negara-negara yang ada dalam dunia ni, negara mana, orang mana yang disebut sebagai harbi. Contoh yang Yusuf Qaradawi bawa, Israel, Yahudi Israel. Bukan semua Yahudi, bukan semua Yahudi. Yahudi Israel yang terang-terang lawan orang Islam, bunuh orang Islam. Itu disebut harbi. Kalau kita kata Yahudi selain daripada Israel, dia sekadar Yahudi dia, sekadar Nasrani dia, sekadar Majusi dia, sekadar Hindu dia, Buddha dia, hadut negara lain daripada Israel pun belum tentu cukup syarat lagi. Hadut Malaysia lagi lah. Hadut Malaysia lagi. Sebab itu saya sebut semalam kan, sebelum kita nak bahas pada malam ni isu kafir harbi, saya suruh tuan-tuan baca dulu. Kok tuan-tuan jumpa dalil yang lebih kuat. Kata boleh kata. Bagi saya tak berani kata. Dan saya tak paksa tuan-tuan ikut pandangan saya. Bagi saya tak berani kata. Sebab tu semalam saya suruh study dulu. Kalau ada pandangan yang berbeza pada malam ni, dia boleh kemukakan kitab mana. Kita tak nak sebut ada orang kata domirun mustatirun takdiruhu huwa, tak nak. Dia kena mukhatabah. Sebut siapa cakap, kitab apa, ulama mana cakap. Kalau sebut ulama tu ambil kitab mana. Sebab ini isu serius ni, bukan isu main-main. Orang tu kata, orang mana? Orang mana? Kitab apa yang dia ambil? Selama bacaan saya yang sikit ini, inilah ta'arif kafir harbi yang dikemukakan oleh ulama-ulama fiqh. Bukan senang juga. Dan dengan jawapan yang saya bagikan ini,
Yang saya kemukakan di ini dalam perbahasan tadi bukanlah menunjukkan saya termakan dedak daripada mana-mana pihak. Cakap nak ikut kumpulan mana-mana pihak, tak. Saya tak makan dedak daripada mana-mana kumpulan. Kita nak cakap ikut kita. Kita kadang-kadang orang sebut juga, makan dedak dengan kumpulan ni, dengan individu ni. Cari makan orang ni bayar. Tak ada siapa bayar kat saya. Saya nak cerita ikut isu kita. Jadi kalau ada pandangan yang berbeza dalam sesi perbincangan ataupun soal jawab nanti, kita bincang insya-Allah. Jadi dia Dr. Yusof Qaradawi sebut negara Israel. Sedangkan negara lain pun banyak lagi tekan orang Islam, tapi tak sampai tahap tu. Sebab kadang-kadang penolakan dan penentangan mereka itu berdasarkan kepada kejahilan. Bukan kerana permusuhan. Kita kata terang dah berpuluh-puluh kali, terang pun dia tak faham lagi nak buat macam mana. Dalam isu hudud ni, orang Islam pun ramai lagi yang tolak, yang tak faham. Kalau asal tolak sahaja, kita boleh menganggap harbi. Sebahagian orang Islam kita harbi juga. Kalau atas dasar tolak, dia tolak tu bukan dia tak faham, bukan dia nak tolak sangat, bukan dia nak lawan sangat. Macam kita duduk dalam kumpulan sunnah ni pun dah, sebahagian orang tolak kan, tak terima. Kumpulan-kumpulan sunnah ni dicop sebagai wahabi. Bukan mereka menentang sunnah, saya menganggap mereka jahil, tak sampai maklumat. Pun kita tak boleh cop mereka sebagai menolak sunnah ataupun menolak hadis. Begitu juga golongan ini yang tak faham. Jadi kewajipan kita ni kena terang sampai bila sampai dia faham. Terang punya terang, penjelasan demi penjelasan, tak faham juga. Sebagaimana seorang individu, dia lawan sampai ke mati hudud ini. Dia lawan sampai ke mati. Kalau buat undang-undang hudud, langkah mayat dia dulu, dia kata. Sampai ke mati dia lawan, nak buat macam mana dia tak dapat hidayah. Itu dia punya pasal surah dia dengan Allah Ta'ala. Kerja kita terang je. Kita jangan mudah cop. InsyaAllah penerangan demi penerangan, penjelasan demi penjelasan, orang akan faham juga sebenarnya. Manusia ni dia nak kepada kebenaran. Mungkin tak sampai masa lagi. Oleh kerana itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita terang je. Mana-mana pihak yang lawan, kita terang. Jangan cop. Cop lagi jadi besar. Bila dah kita cop kumpulan atau mana-mana individu, kita nak sampaikan saluran dakwah kepada dia, dah dia jauh dah. Dah kita geram kat dia, dan dia pun nak dengar ke cakap kita. Dah kita cop dia nak dengar ke cakap kita. Samalah, kita nak dekati dia pun payah, dia nak dekati kita pun payah. Jadi bertambah jauh. Okey, kesimpulan dengan penerangan ataupun penjelasan yang ringkas ini, bagi saya tak berani kata mana-mana kumpulan di Malaysia ni ataupun individu yang bukan Islam dia harbi. Tapi kalau bagi tuan-tuan yang ada maklumat lebih tepat, lebih jelas, lebih soreh dan sahih, tuan-tuan boleh kemukakan dalam sesi perbincangan ini. Dan saya buka soalan. Ustaz, kalau Yusof Qaradawi dia kata Israel dia kata tadi, tapi Amerika ada terang-terangan dia kata Islam, adakah dia kata zimmi? Tak. Bagi saya tak berani juga nak kata sebut dia kafir zimmi. Dia ada ahkamu ahli zimmah. Kita nak bincang harbi dia dulu malam ni. Sebab dia bila kita sebut zimmi, musta'man, mu'ahid, semua dia ada hukum-hukum yang tertentu. Saya buka ruang pada malam ni untuk cerita bab harbi je dulu. Bab harbi dulu. Ya. Kalau di peristiwa yang di Burma sekarang dia tak? Kalau peristiwa di Burma sekarang Dia tak masuk dalam contoh. Bagi kita, bagi saya jadi harbi juga. Sebab bukan sahaja dia menolak beberapa hukum, dia bertindak membunuh orang Islam secara kekerasan. Yang tu boleh walaupun tak disenaraikan semua. Bagi saya sendiri, berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang disebutkan tadi, boleh kita kata harbi. semua mereka. Sama. Bukan semua rakyat mereka yang bertindak membunuh orang Islam. Di Burma pun sama, yang bertindak membunuh orang Islam. Kalau sekadar dia menentang, tidak boleh. Mesti ada senjata. Sekadar dia maki, dia hina, dia tak itu tak cukup syarat. Senjata ni undang-undang. Undang-undang terhadap Islam. Senjata? Yang menggunakan undang-undang sebagai senjata ni. Tak boleh. Kena ubah undang-undang tu dulu. Dikata diguna undang-undang untuk menghalang kan. Kita ubah undang-undang tu sebab dia tak guna senjata. Dia tak sampai tahap tu lagi. Tak cukup lagi syarat nak jadi nak dikatakan dipanggil sebagai harbi. Kita lawan kalau sudut undang-undang, lawan sudut undang-undang.
Rasulullah yang kata kafir harbi tangguh bunuh dulu boleh? Kafir harbi Ditangguh bunuh dulu. ditangguh bunuh. Ada seorang ustaz dia cakap. Maknanya domir mustatir juga lah ya. Tak boleh okay. Harbi bunuh dia fauran bunuh. Cuma adalah sebelum tu ada kita ajak dia dulu, adalah maknanya peringkat tahap-tahap dia. Bila sebahagian ulama kata kita dakwah dulu, cerita dulu beberapa masa yang singkat. Bila telah zahir terang-terang dia telah membunuh orang Islam, masa tu tak ada dakwah dah. Maknanya sebelum tu lagi. Maknanya potensi untuk jadi harbi itu ada. Masa tu kita sampaikan dakwah. Tapi tengah dia duk bergelut memang duk bunuh orang Islam terus. Masa tu terus kita bunuh dia je lah. Dan orang mana-mana orang musuh Islam yang kita bunuh juga, itu masalah yang kedua, tak semestinya harbi juga. Setiap orang bunuh orang Islam belum tentu jadi harbi. Dia termasuk dalam kafir sahaja. Bukan dia bermusuh dengan isu peribadi ke apa, kan dia bunuh orang Islam. Dan kita boleh bunuh dia atas dasar man qatala duna nafsihi fahuwa syahid. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mati kerana mempertahankan diri dia syahid. Tak kira lah orang Islam bunuh kita boleh bunuh dia. Itu bab lain. Dan tak semestinya orang yang nak serang kita, bunuh kita tu dia harbi. Itu masalah kan. Orang kafir harbi ni dia kena ambil istihar dulu ke ataupun kita tergodok? Tak boleh. Dia fatwa dia daripada sebuah negara Islam tu rodok tak boleh. Itu tindakan peribadi tak boleh. Ambil kena di luar istihar dulu. Ya. Ambil istihar pun berdasarkan kepada syarat masruk dia. Itu andaian sendiri tak boleh. Macam ada orang kan, bila dia tangkap, ada isu sehari dua ni, dia tangkap pencuri, dia bunuh. Pencuri itu keluar daripada rumah dia dah, dan tangkap apa ragut bunuh. Tak boleh. Dia kena serah kepada pihak pemerintah yang menjatuhkan hukuman kepada dia. Kita tak boleh bertindak sendiri. Tak boleh. Undang-undang dunia pun sama. Contoh-contoh macam ni, isu Burma kan digelar kafir harbi. So kita sekarang tak ada daulah, negara Islam tak ada. So macam mana kita nak lawan? Apa kita nak bunuh tu? Ambil tak ada? Macam mana tu? Ya, di sudut peperangan ya, kita maknanya kita kena ambil yang memerintahkan kita pergi. Yang keduanya, kita masih tertakluk dengan undang-undang yang ada di dalam negara kita. Kita tertakluk dengan undang-undang yang ada dalam negara kita, kita ikut pemerintah kita. Kecuali dah kita orang Islam duduk di sana, hak tu kita tindak sendiri tak apa, sebab tak terikat dengan peraturan sesebuah negara. Tapi kalau kita ikut pandangan yang orang yang utarakan pasal istilah kafir harbi tu, orang yang sendiri cakap tu, mufti tu lah kan. Okey, ada berita dia tanya apa maksud mufti. Dia kata maksud istilah kafir harbi ni bagi dia cakap memerangi ideologi, bukannya memerangi orang. Pandangan Ustaz? Kalau dia itu yang dia faham, betul lah. Tapi saya tak nampak ini, mungkin isu ini diputarbelikkan. Saya yakin mesti tak agak macam tu. Saya yakin. Tetapi kalau itulah yang dia maksudkan, betul lah tu. Maknanya ikut maksud dia. Tetapi kita bincang di sini adalah istilah harbi dari sudut istilahan. Di sudut istilah fiqh tak boleh. Tak boleh kita sebut. Untuk dulu Ustaz, ada ulama ada kata istihar jihad ke Afghanistan lawan Malaysia tu. So yang orang Malaysia yang pergi sana tu macam mana? Yang tu sebenarnya saya pun tak boleh nak jawab semua soalan. Yang berkaitan dengan undang-undang, kita serah pada kerajaan. Kita jawab segi hukum sahaja. Sebab jadi masalah, saya tak boleh ceritalah secara umum macam ni, saya tak boleh. Yang berkaitan dengan undang, kita serah kepada pihak pemerintah. Jadi bukan semua soalan yang kita wajib kita jawab. Yang wajib jawab ni soalan daripada malaikat je. Hak dalam kubur, hak tu wajib jawab. Soalan orang ni bukan semua kita wajib jawab. Saya pun dah jangka beberapa persoalan yang macam ni akan ditanya, tapi saya dah bersedia untuk tidak menjawab. Dia pandangan saya, isu yang harbi baru ni tu dia bercanggah antara orang yang memahami loratan wasilahat dan konseptual. Betul. Macam banyak yang hujah dibawa oleh yang kata harbi ni, dia pegang pada literally daripada loratan. So dia bawa hujah-hujah, contohnya orang yang tak yang mengambil sistem riba. Ya Allah Taala sebut fa'dhanu Biharbi min Allah. Allah wa Rasul. So kat situ nampaknya dia faham kat situ. So dia kata tak bukan perang dengan senjata. Sama juga dalam masalah innal ladzina yuharibuna Allah Wa Rasul wa yas'auna fil ardi fasada. Fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu. So di
sini ada masalah lugatan wa istilahan dalam memahami nas. Apa pandangan Ustaz? Betul. Di sini kalau harb dia ada 3 tempat dalam Quran. Pertamanya surah Al-Baqarah ayat 279. Yang keduanya surah Al-Anfal ayat 57. Yang ketiganya surah Muhammad ayat 4. Hak tu semua lugatan, bukan istilahan. Betul? Boleh faham macam tu betul? Sebab dia kata ayat yang pertama tadi yang Ustaz baca tadi, fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah. Masalah riba pun perang juga. Adakah orang yang mengamalkan sistem riba perang dengan maksud boleh dibunuh? Perang tidak semestinya dibunuh. Perang qatala maknanya peperangan. Jadi peperangan tidak semestinya melibatkan pembunuhan. Dia faham di sudut lughah tu betul, tapi bukan istilah. Yang kedua apa dia? Fa imma tasqafannahum fil harbi fasharid bihin. Pun sama juga. Hatta fida'an hatta tada'al harbu awzaraha. Jadi dalam Al-Quran di sudut harb di sini, di sudut lughatan kalau dia faham macam tu betul, tetapi kedua istilahan dia perlukan kepada perbincangan dan perbahasan. Macam apa dia? Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu. Haraba juga, perang juga di situ. Jadi tak semestinya perang itu melibatkan pembunuhan. Bagaimana Ustaz? Kedudukan yang mempertahankan juga dia masih memegang sampai mana kedudukan? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau ada orang mana-mana individu pihak mempertahankan juga harbi, terpulang kepada dia. Cuma saya cerita di sini pegangan saya. Kalau dia nak pegang dengan pegangan itu terpulang, mungkin dia ada dalil yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih kukuh, terpulanglah. Saya tidak memaksa orang pegang dengan pandangan saya. Tapi saya tak berani sebab beberapa alasan yang dikemukakan tadi. Dan satu lagi, nanti cikgu ya. Dan kita jangan terlalu gairah sebenarnya dengan fatwa-fatwa yang kerah ini. Yang pentingnya kepada kita ni, kita terang sebagaimana yang saya sebutkan tadi berulang-ulang. Terang dulu. Sebab masih jahil lagi. Sebagaimana yang kita katakan, orang Islam masih lagi tak jelas dalam masalah isu ni. Apatah lagi orang bukan Islam lagi tak jelas. Maknanya ada ruang dia nak petikan. Okey, sila. Tak ada dia guna dalil Abdullah bin Ubay macam mana? Rasulullah tak bunuh Abdullah bin Ubay. Sehingga Rasulullah dia meninggal dunia, Rasulullah bagi jubah dia untuk dikafani. Ada satu isu lagi bila cikgu tanya isu ni. Dia ada satu isu juga dalam negara kita. Bila seseorang itu telah meninggal dunia, kalau dia tersilap, pernah mengemukakan pendapat pandangan-pandangan yang tersasar daripada Islam, dia mati suah kepada Allah Ta'ala, sebagaimana isu Abdullah bin Ubay tadi. Rasulullah tak ungkit dah kejahatan dan kesilapan kelemahan dia. Alamah Aini di dalam kitabnya Umdatul Qari, di dalam mencerita membahaskan isu ini yang Rasulullah bagi jubah dia kepada Abdullah bin Ubay ni, dia kata 1000 orang lebih masuk Islam dengan penampilan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu satu isu yang berbeza lah, tak ada kaitan dengan harbi ni. Sebab ada orang bila orang dah meninggal dunia, dia kait balik, dia timbulkan bongkar balik kesilapan kelemahan orang yang meninggal dunia itu ketika dia hidup. Tak boleh lah, dah mati suah kepada Allah Ta'ala. Okey, apa tadi nak tanya? Dah. Cuma Abdullah bin Ubay apa status dia? Munafik ataupun Dia munafik. Dia munafik. Oh, Dia munafik. Munafik itu pun Rasulullah tak tahu, sehingga diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah cuba sembahyang jenazah dia dan cuba berdiri di atas kubur dia. Lalu Allah Ta'ala tegur, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Rasulullah sendiri pun tak tahu orang munafik ni, sehingga Allah Ta'ala bagi tahu urusan munafik ni di dalam hati. Apatah lagi kita zaman sekarang yang tidak ada wahyu, jangan duk tuding jari kat orang. Sebab itu tunjuk 1, 4, 3 mari kat kita. Oh, ni munafik ni pokok ni. 3 mari kat kita. Jadi Rasulullah sendiri pun tak tahu, tetapi setelah diwahyukan oleh Allah. Yang kedua, nifaq ini dia terbahagi kepada 2, nifaqul fi'li. Yang keduanya nifaqul qalbi. Nifaq perbuatan, hak tu ramai orang Islam buat. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana wa idza khasama fajara. Tu maknanya dipanggil nifaqul fi'li. Dia bukan nifaqul qalbi. Nifaqul qalbi ini melebatkan dia kharaja minal millah. Dia tak beriman terus kepada Allah Ta'ala. Dia menzahirkan
penampilan perwatakan sebagai orang Islam. Yang tu kita tak tahu. Zaman sekarang ni kita tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Hak zaman Nabi, Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi. Asal-asal Nabi pun tak tahu. Sebab dia masalah batin. Masalah hati, siapa tahu. Yang dapat mengetahui, mengesan dalam hati ni Allah Ta'ala. Innahu alimun bidhatif sudur. Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang terlintas di dalam hati manusia. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.